Tajuk yang seterusnya yang saya nak bincang dengan tuan-tuan, yang pertama ialah berkaitan dengan nombor. Berkaitan dengan apa, tuan-tuan? Berkaitan dengan nombor, tuan-tuan. Baik, sekarang tuan. Cuba tengok dalam ayat kita, tuan. Ya, cuba tengok dalam ayat kita, ya. Kita ada dua nombor, tuan. Kita ada dua nombor. Yang pertama nombor 1000. Nombor apa, tuan? Nombor 1000 ataupun alfun. Yang kedua, tuan-tuan, ialah nombor 50, ya, ataupun kita sebut dalam ayat kita ialah khamsina, ya. Khamsina. Yang pertama alfun, yang kedua khamsina. Tengok, tuan-tuan, ya. Hanya ada dalam ayat ini saja, ya. Jadi saya tak tekankan sangat, cuma sebagai sekadar makluman untuk tuan-tuan, kita ada perbahasan nombor, ya. Jadi kalau tuan-tuan rujuk pada nota biru yang saya beri pada tuan-tuan, ya, ada tajuk berkenaan dengan nombor, tuan-tuan, ya. Okey, sekarang fokus betul-betul, tuan-tuan. Dengar betul-betul. Dalam bahasa Arab, kita ada satu tajuk namanya tamyiz. Namanya apa, tuan-tuan? Namanya ialah tamyiz. Tamyiz. Ya, tengok dekat depan, tuan. Tengok, tuan, ya. Ini tambahan, tuan, ya. Baik. Apa maksud tamyiz, tuan? Tamyiz ialah isim yang menjelaskan tengok, tuan. Isim menjelaskan penjodoh bilangan. Penjodoh bilangan. Okey. Jadi, saya ulang sekali lagi. Tamyiz itu apa, tuan-tuan? Isim yang menjelaskan penjodoh bilangan. Baik, sebagai contoh. Ya, sebagai contoh. Apa maksud penjodoh bilangan, tuan? Ya, sebilah, sebuah, sebiji. Boleh, tuan? Itu kita panggil penjodoh bilangan. Betul, tuan? Baik. Jadi kalau saya bagi contoh pada tuan-tuan, ya, saya bagi contoh pada tuan-tuan, ya, dengar betul. Ali beli sebuah kereta. Saya ulang sekali lagi, ya. Ali beli sebuah kereta. Ali beli sebuah kereta. Sebuah kereta. Tengok betul-betul, tuan. Baik. Sekali lagi, mana kalimah perbuatan? Kalimahnya ialah beli, tuan-tuan. Ya, ini adalah kalimah perbuatan. Baik, sekarang. Siapa yang melakukan perbuatan beli? Siapa yang beli dalam ayat kita, tuan? Yang belinya ialah Ali, tuan. Maka Ali ini dipanggil fa'il. Fa'il baris apa, tuan? Kita dah belajar fa'il baris depan. Maka Aliyu. Betul, tuan? Okey, sekarang saya nak tuan-tuan jawab. Baik, sekarang ada tak yang kena beli? Apa yang kena beli, tuan? Ali beli sebuah kereta. Apa yang Ali beli sekarang, tuan? Ali beli sebuah ke Ali beli kereta? Tamyiz ialah yang menjelaskan penjodoh bilangan. Kita nak suruh tuan-tuan faham dulu maksud tamyiz. Baru kita boleh masuk berkenaan dengan nombor, ya. Sekarang, tuan, tengok. Semua jawab kereta. Betul, tuan? Baik, sekarang dengar betul. Dengar betul. Sekarang dalam ayat kita ini, tuan. Dalam ayat kita ini, tuan. Syik lekat-lekat je, tuan, ya. Baik.
Ali beli apa tuan-tuan? Sebenarnya Ali beli sebuah tuan. Yang kena beli itu ialah sebuah tuan. Sebuah itulah yang dipanggil maf'ul. Jadi maf'ul kena baris apa tuan? Kena baris atas. Sebuah. Ya. Ali beli apa tuan? Ali beli sebuah tuan. Ya. Okey, sekarang tengok tuan. Sebab tu saya nak jelaskan ya. Saya kena bagi contoh ya supaya tuan-tuan nampak macam mana bentuk ataupun keadaan dalam bahasa Arab ya. Okey, sekarang seterusnya. Soalan saya tuan-tuan. Ali beli sebuah apa tuan-tuan? Jawapannya ialah sebuah kereta. Sebuah apa tuan-tuan? Sebuah kereta. Kereta inilah yang kita panggil dia tamyiz. Ya. Sebab kereta inilah yang menjelaskan sebuah apa yang Ali beli. Nampak ke tidak tuan? Jelas ke tidak tuan? Ya, saya bagi contoh yang kedua. Ya. Ali makan, asyik Ali je Muhammad tuan. Muhammad makan sebiji apple. Sebiji apple tuan. Tengok tuan ya. Mana kalimah perbuatan? Jawapannya makan. Ya. Siapa yang makan? Muhammad tuan. Muhammad ini kita panggil dia fa'il. Baik, sekarang Muhammad makan apa? Muhammad makan sebiji tuan. Ini adalah maf'ul tuan. Baik, sekarang sebiji apa yang Muhammad makan tuan? Jawapannya apple. Jadi apple inilah yang kita panggil dia tamyiz. Faham ke tidak tuan? Jelas ke tidak tuan? Ya. Jadi isim yang menjelaskan penjodoh bilangan. Itulah yang dipanggil tamyiz. Jadi kereta dan juga apple itulah yang menjadi tamyiz, yang menjelaskan sebiji apa, sebuah apa, sebilah apa, setandang apa. Nampak tuan? Ya. Dalam bahasa Arab tuan, contoh Ali beli sekilo beras tuan. Sekilo beras. Jadi sekilo itu merupakan penjodoh bilangan. Jadi sekilo apa? Sekilo beras. Baik. Sebuah kereta. Baik. Sekarang tuan, kita nak bincangnya apa sekarang ni? Kita nak bincang ialah berkenaan dengan tajuk tamyiz. Boleh? Tamyiz ni apa dalam bahasa Arab? Saya ulang sekali lagi. Dengar betul-betul. Tamyiz ialah isim yang menjelaskan penjodoh bilangan. Contoh kalau saya kata ya. Ali makan sebuah. Ya, contoh ya. Ataupun Ali makan sebiji. Boleh tuan? Sebiji tuan. Baik. Ayat kita tergantung ke tak tergantung tuan? Jawapannya tergantung. Ya, tergantung dekat mana? Sebab kita akan tanya sebiji apa yang Ali makan. Betul tuan? Jadi kalimah yang akan datang ya, yang datang selepas daripada perkataan sebiji tuan, itulah yang dipanggil tamyiz. Ya. Jadi kita nak bagi tahunya apa tuan? Ya, walaupun dalam bahasa Arab ni nanti kita akan jelaskan ya, kita nak bagi tahu, nak suruh faham tuan. Tamyiz isim yang datang menjelaskan maksud sesuatu. Ya. Sebab kalau saya tulis Ali pakai ya, Ali pakai sehelai. Ayat kita akan tergantung. Sehelai apa tuan? Sehelai baju ke, sehelai seluar ke, sehelai kain ke dan sebagainya ya. Jadi ayat kita tergantung. Boleh tuan? Jadi tamyiz merupakan isim yang menjelaskan penjodoh bilangan. Boleh tuan? Tamyiz adalah kalimah isim. Baik, sekarang tuan. Kita nak jelaskan sekarang tamyiz. Kita ada satu tajuk yang baru. Yang hanya ada dalam ayat ini saja. Sebab tu saya tekankan. Saya lompat terus tuan. Masuk kepada tamyiz. Kita ada satu tajuk nama tamyiz dalam bahasa Arab. Apa dia tamyiz? Tamyiz ialah isim yang menjelaskan penjodoh bilangan. Baik. Tak selesai lagi sebenarnya. Tengok tuan. Tamyiz
Arab mesti berbaris atas. Dia tak boleh berbaris depan, tak boleh berbaris bawah. Nampak tak tuan? Ya. Tidak boleh tuan. Ya. Jadi contoh tuan, ya, kalau saya kata kereta tadi, kereta itu kita panggil bertamyiz, maka waktu itu wajib kena baca kereta A. Nampak tak tuan? Jadi mana Muhammad makan sebiji apple. Macam tamyiz tadi apple. Jadi apple lah tuan. Jadi tamyiz wajib berbaris atas. Maf'ul kita ialah sebiji ataupun sebuah. Ya. Maf'ul kita ialah sebuah ataupun sebiji. Boleh tuan? Okey, sekarang kalau saya kata ya. Okey, tak apa, saya buat sekali lagi. Ali beli sebuah kereta tadi. Kita ambil contoh yang sama supaya tuan-tuan nampak dengan mudah ya. Okey. Mana kalimah perbuatan? Beli. Betul? Siapa yang beli? Ali tuan. Ini fine. Betul tuan? Okey, sekarang Ali beli apa? Confirm tuan-tuan akan jawab sebuah kereta. Betul tuan-tuan? Bermakna maf'ul kita sekarang panjang ke pendek tuan-tuan? Bermakna maf'ul kita panjang. Betul? Kenapa maf'ul kita panjang? Sebab lebih daripada satu kalimah. Betul? Jadi kalau lebih daripada satu kalimah, jadi yang akan dibariskan dengan baris atas hanyalah kalimah yang pertama. Bermakna yang ni saja maf'ul. Betul? Okey. Sekarang, masalah kita sekarang, habis tu kereta kita nak buat apa? Kereta kita nak buat apa tuan? Jawapannya kita dah bagi tahu tadi. Isim yang menjelaskan penjodoh bilangan. Sebuah itu penjodoh bilangan ke tidak? Penjodoh bilangan. Jadi isim yang berada selepas penjodoh bilangan dipanggil tamyiz. Tamyiz kena baris apa? Kena baris atas. Jadi Aliyu beli sebuah sebab maf'ul baris atas. Kereta tuan-tuan. Sebab tamyiz mesti berbaris atas. Ya, baik. Jadi harap-harap tuan-tuan jelas ya. Ali beli sebuah kereta. Ini tajuk yang baru tuan-tuan ya. Ali beli sebuah kereta. Confirm tuan-tuan akan jawab. Beli apa? Sebuah kereta. Bermakna tamyiz maf'ul kita panjang ke pendek? Panjang tuan-tuan. Jadi kalau panjang, yang akan dibariskan dengan baris atas hanya kalimah yang pertama. Mana kalimah yang pertama? Sebuah ke kereta? Sebuah. Maka sebuah itu yang dibaris ataskan. Betul? Habis tu persoalan kita kereta. Kereta tu tuan-tuan nak letak baris apa? Jadi hari ni kita dapat ilmu yang baru. Kalimah yang berada selepas penjodoh bilangan. Tuan-tuan wajib baca dengan baris atas. Sebab dalam bahasa Arab dipanggil tamyiz. Jadi sekarang tuan-tuan dah faham. Kita ada satu tajuk namanya tamyiz. Ya. Tamyiz itu mesti berbaris atas. Ya. Maksudnya apa tamyiz? Isim yang menjelaskan penjodoh bilangan. Ya, penjodoh bilangan ya. Baik. Ini apa yang saya terangkan pada orang lain dahulu sebelum kita masuk pada tajuk kita sebenarnya. Tengok tuan-tuan. Memang saya kena buat step ini ya. Satu persatu tuan-tuan. Supaya tuan-tuan nampak. Dengar tuan-tuan, ini tajuk yang terakhir tuan-tuan. Tajuk yang terakhir ya. Adapun tajuk yang seterusnya kita boleh membincang ayat yang lain. Tapi tamyiz hanya ada dalam ayat kita saja ya. Okey, sekarang tuan-tuan, tengok tuan-tuan. Perkara yang kedua yang tuan-tuan kena faham. Ya, perkara yang kedua yang tuan-tuan kena faham. Dalam Al-Quran, tamyiz itu hanya dipakai. Hanya dipakai ketika mana tuan? Selepas nombor dalam Al-Quran tuan. Ya, dalam Al-Quran. Sebab kita fokus pada Al-Quran tuan. Dalam Al-Quran, dalam Al-Quran tuan, tengok tuan. Tamyiz itu hanya ada pada mana tuan? Hanya ada pada bilangan nombor 11. 11 sehingga 99. Ya. Saya ulang sekali lagi. Sekali lagi dengar betul tuan-tuan. Dalam Al-Quran, mana-mana kalimah
yang tuan-tuan jumpa selepas bilangan nombor 11 sehingga 99. Ya. Maka isim selepasnya adalah berbaris atas. Kita panggil dia tamyiz. Itu dalam Al-Quran pula tuan. Ya. Jadi kalau tuan-tuan jumpa dalam Al-Quran, mana-mana bilangan nombor selepas 11, 12, 13 sampai 99, kalimah yang berada selepasnya confirm isim yang berbaris atas. Kenapa dinamakan isim yang berbaris atas? Sebab dia adalah tamyiz. Jelas ke tak jelas? Tamyiz ini dalam Al-Quran hanya ada pada bilangan nombor 11 sehingga 99. Okey. InsyaAllah jelas ya. Okey, sekarang cuba tengok. Dalam ayat kita hari ni tuan-tuan. Cuba tengok tuan. Dalam ayat kita hari ni. Dalam ayat kita hari ni ya. Kita ada dua nombor tuan. Kita ada berapa nombor? Kita ada dua nombor tuan. Nombor yang pertama ialah alfun. Alfa ya, alfa. Alfa sanah. Betul tuan? Yang kedua ialah kalimah khamsina amah. Okey, sekarang tengok tuan, tengok praktik tuan. Ayat yang sangat bermotivasi. Betul, sangat-sangat motivasi ya. Okey, perhati tuan, perhati betul. Alfa berapa tuan? Alfa adalah 1000 tuan. Ya, baik. Khamsina berapa tuan? Khamsina ialah 50 tuan. Ya, okey. Sekarang tengok tuan. Kalau tuan-tuan perhati pada ayat kita tuan, kita dah bagi tahu tamyiz dalam Al-Quran selepas bilangan nombor 11 sehingga 99 sahaja. Betul tuan? 99 sahaja. Bawah daripada 11 ataupun atas daripada 99 kita tak nak bahaskan. Dia baris apa entahlah, tuan-tuan babaikan dulu. Tak nak pening dulu. Betul tuan? Sebab kita dah banyak hari ni. Saya nak tuan-tuan faham dalam Al-Quran selepas 11 sehingga 99 isim selepasnya wajib berbaris atas, namanya tamyiz. Boleh tuan-tuan? Okey, sekarang. Kalau tuan-tuan perhati alfa. Alfa berapa tuan? Alfa 1000. 1000 termasuk ke tidak dalam bilangan 11 sehingga 99? Maka tidak termasuk tuan. Sebab itulah dia tidak dibaca dengan baris atas. Dia kena baca kalimah sanatin. Dibaca dengan baris bawah. Sebab sanatin ini bukan tamyiz. Boleh tuan? Sanatin bukan tamyiz. Baik. Berbeza dengan khamsina. Khamsina berapa tadi? Khamsina 50 tuan-tuan. 50 termasuk ke tidak dalam bilangan 11 sehingga 99 tuan-tuan? Jawapannya termasuk. Betul tuan? Jadi kalau termasuk isim yang berada selepasnya mesti berbaris apa tuan-tuan? Mesti berbaris atas. Sebab itulah tuan-tuan jumpa khamsina aman. Kenapa dia berbaris atas? Maka hari ni tuan-tuan boleh jawab sebab dia adalah tamyiz tuan-tuan. Semua kalimah yang berada selepas bilangan 11 sehingga 99 maka dia adalah apa tuan? Maka dia adalah tamyiz.